Saya nak tekankan tentang pengurusan. Kita ni ada dua jalan. Dulu, kalau hampa ingat PKP1. PKP1 kita mana ada lagi vaksin kan? Jadi PKP1 tu, waktu tu, pengurusan. Dengan pengurusan yang kita buat pada waktu tu dengan cantik, ketat, elok apa semua. Apa yang berlaku? Kita boleh landaikan sampai zero. Betul tak? Zero. Kau satu, zero, satu. Tak pasti kan? Saya lagi tak pasti. Saya bukan jenis orang sejarah. Jadi saya tak ingatlah benda-benda macam tu. Tapi yang saya ingat ada gambar telur hari tu. Okey. Jadi waktu tu kita buat dengan cantik pengurusan. Ini ikhtiar nombor 1. Tiba-tiba keluar ikhtiar nombor 2. Vaksin. Tiba-tiba keluar satu dunia cakap tentang vaksin. Terus kita semua terjun dekat vaksin. Kita terus abaikan tentang pengurusan. Nampak tak? Apakah kesilapan kita? Abah saya dulu selalu cakap dekat saya sebab saya ni dulu seorang macam ni tau. Bila saya dah dapat nombor 1 ni, tiba-tiba dapat nombor 2, terus saya tinggal yang nombor 1. Saya selalu dulu macam ni. Lepas tu saya bila abah duk tekan benda ni, sakit hati bila dengar benda yang macam ni. So saya pun pegang nasihat ni betul-betul. Sampailah hari ni, saya boleh bina tu bina ni sebab saya tak tinggal apa yang saya dah bina. Okey. Ini yang berlaku pada kerajaan. Keluar je ikhtiar nombor 2, vaksin, dia terus tinggal tentang pengurusan. Hari ni pengurusan kita tunggang langgang. Hampa boleh akui benda tu. Walaupun hampa benci saya, walaupun hampa tak suka saya, walaupun hampa saling bergaduh dengan rakyat, hampa boleh akui bahawa pengurusan kita sangat-sangat teruk. Kemudian hampa pun kata, ini sebenarnya rakyat lah tak bagi kerjasama. Hampa tahu tak, PKP1 tu kita semua bagi kerjasama, kan? Kita semua duduk depan TV excited nak tunggu Perdana Menteri kita, abah kita ni. Okey, dulu cakap tentang Cik Kiah, Cik Kiah. Pasal Cik Kiah sekarang ni dah tutup kedai dah. Nampak tak? Dulu kita dengar cerita tentang Cik Kiah apa semua ni. Tapi sekarang dah tak ada dah. Okey. Dulu kita memang bekerjasama, kita saling support. Kita ni memang sokong. Kita support kita punya frontliner dekat luar sana. Okey, macam-macam media sosial kita tu penuh dengan sokongan. Tapi hari ni benda tu dah tak ada dah sebab kita semua tak nampak masa depan. Benda ni bukan sebab vaksin, benda ni sebab kerajaan telah meninggalkan pengurusan. Dia tidak urus dengan betul dah. Dulu dia buat betul-betul, tiba-tiba keluar ikhtiar nombor 2, terus dia tinggal pengurusan. Terus pergi kat sana. Hampa tahu tak? Ikhtiar nombor 2, vaksin tu bukan tak bagus. Tapi perjalanan tu terlalu panjang. Terlalu panjang hujung tahun. Entah-entah tahun depan pun tak settle lagi. Nampak tak? Jadi kita tak boleh terjun ke sana terus. Ramai orang walaupun boleh bertahan, ada ramai gila yang tak boleh bertahan. Betul tak? Setuju tak? Cuba tulis dekat ruangan komen. Ramai orang tak boleh bertahan. Bukan cakap tentang orang yang dah tak ada apa-apa. Orang yang masih ada pun dah risau. Duit saving makin habis. KWSP dah tak ada dah ke? Okey, lepas tu rumah pula. Lepas tu rumah pula beban apa semua. Okey, sekejap kita ganggu lagi. Saya offset saya punya phone. Nampak tak? Jadi ini yang sedang berlaku kepada kita semua. Okey, beban demi beban demi beban bertambah. Kita tak nampak masa depan. So saya nak tanya ampalah, kenapa benda ni berlaku? Sebab doktor kah? Sebab nurse kah? Sebab frontliner kita kah? Sebab polis kah? Tentera kah? No. Ini bukan tentang mereka semua, bukan tentang rakyat, bukan tentang kita semua ni. Ini adalah masalah pengurusan yang telah dibentuk membuatkan keadaan ni tak ketat. Banyak lubang. Banyak lubang yang membuatkan kita jatuh kat lubang tu, kita kena compound. Kita buat tu, kita kena compound. Kena compound. Ya Allah. Nampak tak? Ini realiti kita semua hari ini. Sebab itulah misi rakyat, kita fokus betul-betul untuk cakap tentang pengurusan. Kalau hampa follow saya daripada awal sampai habis, saya tak pernah sentuh tentang vaksin sebenarnya. Cuma baru-baru tu sahaja saya sentuh.
Sebab saya sangat sedih waktu tu. Saya bangun je daripada tidur waktu tu, hampa boleh tengok mata saya pun bengkak. Saya ni jenis tak tidur malam tau. Saya cuma tidur lepas subuh sampai pukul 10. Jadi mata saya duduk tengah bengkak apa semua, tak cukup tidur. Lepas tu dapat tahu pula orang bunuh diri lagi apa semua. Tekanan demi tekanan, ya Allah, banyak gila cerita-cerita macam ni. Saya tak tahan. Walaupun saya ni orang senang, saya masih ada duit, ada bisnes besar apa semua. Tapi hampa sampai hati kah? Adakah hati hampa tu dah keras sampai hampa dah tak nampak orang lain? Sampai hampa tak boleh rasai kesusahan orang lain? Kalau hampa tak rasa benda tu, bukan bermakna hati hampa macam tu. Cuma hati hampa tu dah terbuta disebabkan sesuatu lah yang hampa rasa selesa sekarang hampa ada orang dah tak ada apa-apa. Tolong sedar benda ni. Ini sedang berlaku. Orang bercerai, orang kena halau daripada rumah, orang jual habis rumah, jual kereta, jual motor, jual baju sendiri semata-mata nak barang dapur. Okey. Jadi macam-macam sedang berlaku, bunuh diri dan sebagainya sedang berlaku. Okey, anak-anak muda kita hari ni dah tak nampak masa depan. Okey, belajar pun dah tunggal langgang apa semua. Ini sedang berlaku, ini realiti. Jadi sebab tu kita rangka misi rakyat untuk fokus balik kepada pengurusan. Kita sebenarnya nak bantu kerajaan. Okey, kalau kerajaan cepat menyambut kita semua, insya-Allah kekal, please. Duduk balik dekat situ elok-elok, jom kita buat sama-sama. Tak perlu tukar apa-apa dekat atas sana. Kalau hampa nak buat, sambutlah tangan kami. Kami pun akan sambut tangan hampa. Kita buat sama-sama. Kita bekerjasama. Ni, kita duduk atas papan bot negara kita ni. Jom kita buat sama-sama. Settlekan benda ni sama-sama. Tapi mereka tak sambut. Okey, mereka tak sambut. So, kita nak bercakap tentang 77 hari. Apakah sebenarnya 77 hari itu? Pertama sekali, 77 hari ini adalah 4 fasa. Itu yang jadi 77 hari. Apa dia? Yang pertama 21 hari. Ini fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. So, 1, 2 dan 3 ni adalah 21 hari. Masing-masing 21 hari. Yang last ni adalah 14 hari. Okay, so total semua sekali adalah 77. Selesai. So, semua orang faham kenapa 77. Dia tak ada maksud saja-saja je pilih 77, bukan. Okey, 4 fasa. Okey, 4 fasa. Okey, seterusnya. Jadi macam mana sebenarnya kita nak buat ubah balik pengurusan? Kita kena belajar daripada pengurusan yang lepas. Yang lepas itu bukan sia-sia tau. Itu adalah satu lesson untuk semua orang, untuk kerajaan, untuk kita semua. So kita dapat belajar sesuatu daripada situ. Okey? Apa yang kita boleh belajar? Yang pertama sekali, lockdown. Total lockdown memang berkesan untuk hentikan wabak. So, dia tak tersebar. Tapi waktu tu kita masih boleh keluar apa semua kan? Tapi, hampa faham tak? Wabak terhenti. Dia tak berantai macam sekarang ni. Dah jadi 9,000 kes apa semua. Kejap Okey, kita dah 25 minit. Okey, jadi hampa kena faham. Dulu pengurusan kita dah cukup baik dah sebenarnya. Kita belajar dan kita nak ubah suai. Kita nak ubah suai supaya apa? COVID boleh dihentikan, tapi ekonomi kita dia tak jatuh. Dulu kita sangka jatuh. Hari ni kalau kita tanya balik kepada menteri-menteri kita lah, orang yang uruskan krisis, kenapa tak buat total lockdown betul-betul? Kenapa kita tak buat gila-gila sikit macam abang pencerita TV dia kat? Kenapa kita tak buat gila-gila sikit? Kita duduk dalam rumah apa semua? Saya cuba nak tiru tak jadi. Jadi kenapa kita tak duduk kat dalam rumah? Tak ada aktiviti dekat luar apa semua? Dia kata sebab nanti negara kita akan kerugian 2.4 bilion. Jadi saya fikir balik kalau kita buat total lockdown selama 21 hari. Okey, total lockdown 21 hari. Okey, saya sebelum teruskan tentang benda tu, saya nak jawab dulu sebab saya tahu tiba-tiba terjentik ke hati saya ada orang tanya, "Wih, gila nak buat total lockdown 21 hari apa semua. Kami nak makan apa?" No. Okey, kita rancang misi rakyat untuk jaga kebajikan semua sekali. Semua orang akan dapat makan apa semua. Tak ada siapa tumbang. Hari ni
Ada orang tak ada makanan apa semua, kita pun tak tahu. Okay, susah. Malah orang yang tak ada apa ni, mereka pun tak tahu nak minta kat siapa. Okay, ada food bank, dah habis dah. Okay, orang bedai satu keluarga, bedai food bank. Nampak tak? Jadi, sebelum saya teruskan, hampa kena faham lah, sebenarnya ada solution untuk kalau hampa rasa, oh kami macam mana apa semua, ada solution. Okay, sekejap lagi saya sentuh pula benda tu. Jadi, kalau buat total lockdown 21 hari, so kerugian negara kita kalau 2.4 bilion sehari, artinya 21 hari dalam 50.4 bilion. Betul tak? Saya pun tak tahu. Nanti kalau salah pun lebih kurang macam tu lah. 50.4 bilion. 50.4 bilion sahaja. Boleh tak kalau kita tanggung kerugian tu? Okey? Kita tanggung ataupun kita tak ada ke duit banyak tu. Masalahnya hari ini bukan soal kerugian 50.4 bilion. Masalahnya kerajaan sendiri pun dah belanja sampai 600 bilion. Betul tak? Saya pun tak tahu angka yang sebenar. Tapi itu yang saya dengar lah. Okey, betul ke? Kalau tak betul, berapa sebenarnya? So, berapa? Beratus bilion juga. Jadi, lebih kurang lah 600 bilion. Yang hang takut ni 50.4 bilion. Tapi yang hang dah belanja ni adalah 600 bilion. Tapi keadaan negara kita masih dalam masalah yang sama. Malah lebih parah. So, apa logik hang sebenarnya? Kenapa hang takut dengan 50.4 bilion tapi hang boros sampai 600 bilion? Fikirkan balik. Kenapakah hang punya mindset tu ke arah macam tu? Seolah-olah macam rakyat tak nampak benda ni. Ataupun mungkin saya tak nampak. Okey, hampa kupaskan sendiri nanti. Saya nak baca. Jadi, kita dah belanja punya banyak. Kita masih dalam masalah yang sama. Dan untuk pengetahuan hampa juga, kita ni dah lockdown dekat rumah ni. Duduk kat rumah ni selama 400 hari. 400 hari lebih. Sampai 1 Jun. Sejak daripada tahun lepas sampailah 1 Jun, 400 hari lebih. Bayangkan duit yang kita telah belanja, 400 hari yang telah kita spend dekat rumah, kita tak capai apa-apa. Keadaan semakin menekan. Jadi itu yang saya persoalkan. Kenapa keadaan yang menekan ni seolah-olah macam kerajaan gagal ke ataupun kerajaan sengaja? Hampa ni sengaja ke buat tekanan ni nak mendorong semua orang pergi kepada vaksin? Ataupun hampa gagal? Kalau gagal, jangan rosakkan kami semua dah. Berhenti. Letak jawatan, okey? Dan misi rakyat ni kita nak serahkan benda ni kepada Tuanku Agong. Tuanku Agong sahaja yang layak untuk pimpin misi rakyat sampai tamat COVID-19. Lepas tu kita boleh bagi balik kepada hampa semualah. Parlimen, hampa nak bergaduh, hampa nak buat apa, itu terpulang kepada hampa. Okay? Jadi kalau antara dua lah. Kalau hampa dengan tekanan-tekanan yang berlaku hari ni, kalau hampa tak gagal, artinya hampa sengaja. Kalau hampa tak sengaja, artinya hampa gagal. So antara dua, tolong bagi tahu rakyat mana satukah hampa ni, kerajaan gagal ataupun kerajaan sengaja. Kalau sengaja, ya, sengaja hampa buat untuk membina tekanan kepada rakyat. Kononnya rakyat boleh hadapi tekanan ni, jadi semua ambil vaksin. Itu sahaja yang hampa fikir. Tapi hampa tahu tak, tekanan yang sedang berlaku ni, kalau hampa sengaja, tekanan yang berlaku ni, ada orang dia tak boleh handle. Dia dah bercerai. Dia kena halau daripada rumah. Dia dalam tekanan, dia bunuh diri. Benda ni tak boleh undur balik. Jadi tekanan yang mungkin disengajakan tu, ada orang terkorban, ada orang boleh bertahan. Tolonglah, okey? Tolonglah bagi tahu hampa ni mana satu. Gagal ataupun sengaja. Oh, ataupun yang ketiga hampa kata rakyatlah punca dia. No, ini bukan rakyat tau. Rakyat, saya tahu walaupun hampa sekarang ni sedang bergaduh, hampa duduk dekat kiri kanan, kononnya hampa pro vaksin, kononnya yang ni anti vaksin, kononnya yang ni pro choice, kononnya macam-macam label yang hampa bagi pada diri hampa masing-masing dan hampa bagi kepada orang lain. Berhenti bergaduh sebab hampa sedang mencemar jati diri rakyat. Okey?
hampa bergaduh benda yang sia-sia, pusing kok mana, hampa juga yang akan terbeban balik.